of the numbers 9, 3, 3, 9, 3, 15 P dengan Q adalah berapa tu? 7.5. Boleh nampak tak tu? Maknanya ini adalah mean. So soalan dia ini adalah soalan apa ni? Soalan statistik. Ya, statistik. So kena pegang statistik. So memang setiap kali jawab soalan tolong tahu dia topik apa. Baru dia lagi senang untuk jawab. So sekarang ni nampak maknanya dia tambah semua. Lepas tu dia bahagi, dia tambahkan semua ni kan. Dia jadi 9 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 3 tambah 15 tambah P tambah Q sama dengan bahagi dengan berapa ni? 1, Bahagi 2, dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi dengan 8 dapat jawapan 7.5. Tolong buat ini first step. Tak payah tengok soalan pun tak apa. Jangan tengok soalan dulu. Okey, sekarang ni berapa total kat sini? Tolong kirakan. 42. Ini sampai sini adalah 42. So 42 tambah dengan P tambah dengan Q. Betul? Bahagi 8. Kita buat yang ni dulu. Kita selesaikan yang ni dulu. Baru kita dapat P dengan Q tu agak-agak dapat berapa. So 8 dapat 7 dapat berapa nanti? 60. 60 last kali dapat jawapan berapa? P tambah Q sama dengan 18. So ingat P dengan Q ni bila kita tambahkan dia jadi 18. Dia tak boleh lebih daripada situ. Boleh faham tak cikgu dapat macam mana P tambah Q? Memanglah soalan tak tanya pun nak P berapa, Q berapa pun. Tapi ini kita punya dapatan pertama kita. So baru kita boleh tengok soalan. Soalan dia kata apa? Find the value of modes of the numbers if P sama dengan Q. Bermaksud kalau P sama dengan Q, berapa kita boleh letak P tu? Bahagi 2. So jadi 9 lah. So 9. Betul tak? Betul tak 9? So sekarang ni kita masukkan 9. Kita masukkan 9 dekat sini. Kita masukkan 9 dekat sini. So sekarang ni mode dia apa sekarang? Kalau kita tengokkan dekat sini. 9 ada 2, 3, ada 4. So jawapan dia adalah 9, bukan 3. 3 cuma ada 3 sahaja. So jawapan dia adalah 9. Itu mode dia. Ataupun tulis macam ni, mode 9. Boleh? Boleh. Okay, kalau P tak sama dengan Q, contohlah, tapi kena hasil dia kena 18 juga kan? Kita masuklah sini 8, sini 10. Kalau 8, 10 berapa dia punya mode sekarang? Apa yang jadi mode sekarang? Adakah 9? 3. So sekarang dia adalah 3. So soalan ni sangat senang. So mode dia adalah 3. Mula-mula nampak macam susah, tapi dia tak cuba lagi kan. Dia kena kira semua, baru dia nampak P tambah Q sebenarnya 18. So baru kamu dapat. So mode yang kedua ni sama dengan 3 sebab dia yang paling tinggi. Tak kisahlah kamu masuk berapa. Jadi kamu memang tak boleh masuk 9 pun. Kalau 9 sini mesti 9 sini. Betul tak? So 9 tak boleh dah. So dia tak boleh lawan dengan 3 lah. So 3 yang paling banyak sekali. Boleh? So kita teruskan lagi dengan soalan bawah. The variance. Bila nampak je soalan variance, ini bentuk apa ni? Kita panggil apa ni? Ungroup data yang listing punya. So kita ambil formula nombor 1 terus. Ambil formula nombor 1 variance. Apa formula dia? Kan ada 2 kan? Satu dekat atas, satu dekat bawah. Kita ambil yang dekat atas. Yang dekat bawah tu kita ambil yang table. Table je kita ambil di nombor 2. Sekarang ni dia memang listing. So tak payah pening kepala, terus salin dulu. Sebab dia dah bagi variance, tak apa. Kita salin formula dulu. Formula variance berapa? Total X bagi N tolak min kuasa 2. Ya, min tu adalah X bar. Samalah, mu pun sama juga adalah min. Ini semua adalah min. Boleh faham? Lepas tu kita cuba masuk-masukkan je. Nanti kita dapat berapa? Dia punya variance berapa? 6. Bukan 16 kuasa 2 tau. Memang ada kuasa 2. Itu menunjukkan nama dia. Nama dia adalah variance. Variance begini bentuk dia kan. So jangan pergi kuasa 2 pula jadi salah sudah semuanya. So kita buat 16 dekat sini. Total X kuasa 2 berapa pula? 414 kot sekejap. Okey, sekarang ni kita kena masukkan ke nilai P tadi?
Tak nak masukkan, kita buat simulate ni. Tak payah sebab itu untuk soalan A sahaja. Yang ini untuk soalan B yang bahagian total X kuasa 2 ni kita kuasa 2 kan setiap satu ni. 9 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tambah P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Lepas tu kita akan dapat jawapan ini hasil tambah dia kena 57. Kamu dapat berapa? Terus saya dapat 414. 414. Okey. 578 tu mana datangnya? Tahu aku. Jap. Okey, dapat berapa? 414 tambah P square tambah 578 kan? 14 tambah P kuasa 2 tambah 18 tolak P kuasa 2 sama dengan berapa? Sama dengan 16 lah. Okey, sama dengan 16 kan? Sama dengan 16. Yang ni atas dia. N dia berapa tadi? 8. N dia 8 tolak dengan min berapa? Min dia 7.5 square. Okey, buat yang ini dulu. Lepas tu kita tengok, kita analyse sikit kita punya ni cuma ada P sahaja kan. So bermaksud kita boleh selesaikan. Tolong selesaikan. Ya? 18 tolak P tu. Dia datang daripada min. Tak nampak yang tu. Cikgu buat itu. Kamu tak nampak yang tu ya? So 18 yang tambah Q tu aku. Ya, P tambah Q. Sebab kita nak bagi satu bentuk je macam ni. Dia P tambah Q, lepas tu kita dapat kan? So dapat tak 18 tolak Q. So kita akan dapat, kita nak jadikan dia jadi, kalau kita biarkan jadi Q, nanti kita ada dua unknown dekat sini. P dengan Q kan? So tak boleh lah. So baik kita tukar yang dekat sini ni. So kita tukar nak jadi P, so Q sama dengan berapa? 18 tolak dengan P. Boleh dapat tak yang ni? Boleh. Dapat. Di sebenarnya yang tu. So kalau kita ada P dengan Q memang kita akan stuck lah. Sampai bila-bila pun tak dapat. Nak minta bantuan equation satu lagi nak buat simultaneous pun tak boleh. So nanti dapat jawapan, kamu selesaikan elok-elok, nanti dapat jawapan berapa? Dia dapat equation macam ni jap, cikgu tengok. Equation dia last sekali akan jadi berapa? 2P kuasa 2 tolak 36P tambah 160. Dapat tak? Dapat. Ini semua tolong tengok balik. Lepas tu nak factorize nak tekan kalkulator pun cikgu cakap dah itu kena bijak. Kalau tidak dia tolak satu markah. So yang ni kena factorize cara biasa dulu. So akan jadi berapa? 18P. Sini akan jadi Tambah 80. Yang ni kena tunjuk tau. Kalau tak tunjuk jadi salah. Kalau kamu terus tekan kalkulator dia akan bagi tahu P tambah 10, P tolak 10 dengan P tolak 8 kan? Ya. P tolak 10 dengan P tolak 8. So jangan buat macam ni terus. So jadi salah. Bila kita kembang dia tak dapat ni sebenarnya ada nombor 2 dekat depan. Boleh semua kena tengok balik yang tu, takut kena tolak satu markah. Lepas tu baru dapat P sama dengan 10 dan P sama dengan 8. So memanglah sebab soalan dia kata variant cari find the values. Ada S dekat sini. So bermaksud dia ada lebih daripada 1. So kita akan dapat P sama dengan 10, P sama dengan 8. Boleh tak tu? Boleh. Boleh kan? Tak ada masalah. Siapa yang dah cuba tu, dia dapat lah. Siapa yang masih lagi tak cuba, tak apa. Nanti boleh cuba. Cikgu tak nak buang masa kira dia punya tu banyak-banyak sangat. Nanti tak dapat pun apa-apa. Okay, boleh tengok? Ada soalan? Tak ada. Okay kan? Ya. Okay. So kita boleh awalkan lah SPM kita kalau dah boleh. Wish. Tak boleh lagi? Tak boleh. Apa pula? Kena lebih bersemangat lah. Okay, yang ni. Yang ni pun senang kot. Ada yang tak dapat ke? Okay, yang ni. Kita nak terus masuk boleh. Tapi kita kena ubah sikit yang nombor 2 ni macam critical sikit. Yang ni dia ada banyak cara. Kamu nak tukar macam mana janji dapat jawapan sebenarnya kan. So yang ni. Cikgu decide nak jadikan dia satu line sahaja. So bawah nampak je tambah, nampak je pecahan, kita kena samakan penyebut. So kita akan dapat 2Y. Bukan Berapa kita 2 darab X. Okey, 2X tambah
3Y, bawah jadi XY sama dengan 6. Betul? So cikgu naikkan XY ke atas terus. Cikgu terus buat shortcut dekat sini. So dapat macam ni. Sekarang nak buat in term of Y ke in term of X terpulang kepada kamu. Tapi cikgu nampak biar Y seorang-seorang lah kot. Ke guana? Y salah seorang. Okey, dia ikutlah pada siapa-siapa nak jawab macam mana. So nanti cikgu nak jawab. Ini terpulang sebab dia memang jawapan dia ni. Cikgu nak buat macam ni dulu. Cikgu bawa pergi sana. Sama dengan kosong. Ya, boleh juga, tak ada masalah. Yang ini bawa pergi sini, cikgu buat 3Y. Lepas tu cikgu dapat 2X sekarang. So 2X nak buat apa ni? Yang atas cikgu dapat berapa ni? 3Y. Cikgu nak 3Y. So 3Y jadi macam mana? 3Y sinilah. Sabar. So cikgu nak 3Y cikgu nak 3Y. Senanglah 3Y yang dekat atas ni cikgu darab dengan 3. So 6X kuas Y tolak 2X. Betul ke ni? Betul ke tak? Betul tak ni? Okey, yang ni dah betul kan? 3Y cikgu buat yang atas ni cikgu ubah jadi 3Y. Boleh? Dia terpulang pada kamu nak buat macam mana, cikgu buat macam tu je sebab nak nampak lagi senang. 3Y tambah 9X tolak dengan berapa? 12. Kosong. Lepas tu cikgu masukkan je 3Y cikgu dah ada, cikgu masukkan dekat situ. Boleh? 6X. Ni cikgu guna pakai apa ni? Mana-mana lah. 6X Y tolak 2X tambah 9X tolak 12. Ada kesalahan ke? Yang ni kena hati-hati takut kita ada kira salah. So kita kena kira betul-betul lah. Sekarang ada Y lagi. Mana Y ni? Oh ada Y. So kita kena patah balik. Boleh lagi. Kita ni. Sekejap. Tak apa ego. Saya faham ego. Malas nak buat. Okey lah kita buat lah. Sebenarnya malas nak buat lah tu. Okey tak apa, kita ubah sikit lagi. 6X Y tolak 3Y 2X. Itu jadi berapa? Dia ni cikgu factorize sebelah sini sebab ada Y sebelah sini, Y sebelah sini jadi berapa? Ya. Sampun ni tunggu jawapan cikgu pun. Dah ego. Saya siap ego. Okey, ini jadi apa? Okey, kamu dah kira cikgu buat. 3Y, ini jadi apa? Yang tu jadi 2X 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 tolak 1. Ini 2X. Betul? So 3Y sama dengan berapa sekarang? 2X 2X tolak 1. Betul? Boleh? Okey, betul. Kita masukkan kita masukkan dekat atas. So akan jadi 3 2X apa 3 tak keluar. 3 2X 2X tolak 1 adalah 3Y. Betul? Tambah 9X tolak 12 sama dengan 0. Ikutlah macam mana kamu nak tukar tapi dapat jawapan nanti. So cikgu dapat yang ni, cikgu darabkan nanti dapat jawapan 2X tambah 9X 2X tolak 1. Ini kamu selesai macam biasa sahaja. Cikgu darab semua dengan 2X tolak 1 So dapat 12 2X tolak 1 sama dengan 0. Nanti cikgu akan dapat jawapan 18X kuasa 2 tolak 31X tambah 12 sama dengan 0. Lepas tu kamu yang ni nak kena pakai apa jangan tekan kalkulator seronok-seronok. Kena buat pakai formula. yang ni kena buat. Kalau cikgu tekan kalkulator je. Sebab kamu kena buat masukkan dalam tu. Tak apa, masukkan je. Tolak B plus minus square B square minus 4AC. Lepas tu 2A. Lepas tu masukkan je. Masuk, lepas tu biar je. Boleh tak? Masuk je. Masuk dan biar sahaja, terus tekan kalkulator balik. Sambung kerja kalkulator. Jadi negatif 0.588. Satu lagi berapa? Negatif 1.135. Boleh? Lepas tu masukkan dalam Y. Anik dapat yang sama Okey, ni akan dapat jawapan berapa ni? Negatif ke positif ni? Dapat positif tu. Positif Okey, positif. Okey, positif 0.588 akan jadi 2.236 dia punya Y. Yang ni sebelah akan jadi 0.595. Y pun kena cari Kenalah. Tidak, tak ada markah lah. Dia memang kena cari X dengan Y. Simultaneous dia nak ada dua kan, X dengan Y. So kita kena cari. Kalau tidak kamu dah rugi satu markah. Sebab markah dia satu masukkan. Kita pergi kepada markah lah.
Kita ambil pen hitam. First kali kita masukkan, dekat mana cikgu masukkan tadi? Ini adalah 1. Lepas tu, mana lagi ya? Jawapan ni memang 1, 1. Lepas tu yang ini masuk formula ni kena dapat 1. Lepas tu cikgu dapatkan equation ni dapat 1. So semua markah dekat sini adalah 5. So kalau Anik kata tadi terlupa nak cari Y, so kurang 1 markah lah dapat 4. Walhal dia senang je kan. So masukkan Y, masukkan X saja dalam ni. So tolong jangan lupa simultaneous kena cari X dengan Y. Sebab simultaneous ni maksud dia persamaan serentak, ada 2 unknown yang kita nak dapat. Boleh? Boleh. Okey, soalan nombor 3 duduk ke? Tak. Dapat juga kan? Kita tengok jawapan. Tak, saya buat sendiri. Okey, kadang-kadang soalan dia ni kita kena terima lah. Kadang-kadang kita rasa macam tak betul. Kita kena betul-betulkan jugalah. Kadang ada juga tak puas hati dengan soalan. So ni macam ni maksud dia. So kenapa cikgu letak ni dekat bawah? Kenapa cikgu tak letak X tolak 1 ni dekat bawah bahagian panjang? Sebab kalau rasional dia, cuba kita masukkan 2 dekat sini. 2 tambah 2 jadi berapa? 4. 2 tambah 2 jadi 4. Okey, yang ni akan jadi 2 darab 2, 4 tolak 1 dia jadi 3. Sebab tu cikgu buat macam tu. Cikgu masuk je nombor apa. So dia tak kisah pun sebenarnya, dia tak nak tanya pun benda tu. So janji kita dapat juga. Kalau ada orang buat terbalik pun sebenarnya jawapan dia betul juga. Sebab sebenarnya width dengan length tu tak ada pun istilah length tu adalah yang panjang sebenarnya. Tapi kita dah dibiasakan length ni adalah yang panjang. So tak apalah, kita ikut sahaja. Okay, kita cuba jawab find the range value of X. Sekarang dia bagi Lisa sell rectangular carpet of artificial grass. Ini dia punya grass, warna hijau cikgu buat. Kawan cikgu pun baru pasang dekat rumah dia kan. Ni orang kaya kan, dia pasang cantik lah. She offers discount on every purchase between 3 meter square, 18 meter square. Rasa-rasanya, tahu tak benda ni? Kan selalu orang-orang kaya pasang kat rumah tu kan? Rumput tiruan kan? Rasa-rasa dia jual macam mana tu? Jual satu kaki. Komputer, petak-petak. Ya, dia akan jual petak-petak kecil. So dia akan kira menggunakan square feet harga dia. Dia kata 1 square feet RM30. So kita kira lah sendiri, memang dia akan jual, dia akan bagi tahu per square feet harga dia. Dia tak bagi tahu berapa sekali bundle ke, tak ada. Dia akan bagi tahu contoh 1 square feet 1 darab 1 kan macam ni, 1 darab 1, contoh 1 darab 1 dia jual RM20. So kamu darablah sendiri berapa meter area rumah kamu tu nak letak. Tu maksud dia. Dia jual nanti dalam bentuk tu. So kalau 3 meter sampai 18 meter dia akan bagi diskaun. Tiba-tiba soalan dia pula cakap find the value of X. So dekat sini macam tak berapa jelas. Ayat tak berapa jelas. Tapi tak apalah, kita jawab sahaja. Maksudnya dia ada kaitan lah dengan dua benda lah ni. So kita buat sahaja, kita cari dia nak apa ni? Area kan? Range ni sekarang ni 3 dengan 18 je yang kita ada. So kita anggaplah dia sebagai dia nak area. Okay, so kita terus cari, kita buat area. Yang ini darab dengan yang ini. So dia ada 2 lah. 2X tolak 1. Mic siapa tu? Mic siapa Rumah tu? siapa hujan ni? Rumah siapa hujan ni? Dia ada 2X tolak 1 sama dengan 3. Dan satu lagi 2X tolak 1. X tambah 2 sama dengan 18. 18. Kita buat dua-dua sekali. Boleh? Kamu buat dua-dua nanti kamu akan dapat. Ini sebelah ni berapa? Nombor 3 ni dapat berapa? 2X, 2 tolak X tambah 4X tolak 2 tolak 3 sama dengan 0. So dapat jawapan 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 5 sama dengan 0. Nanti boleh tekan kalkulator, dapat jawapan berapa kat sini? Untuk jawapan Tadi selesaikan terus kat atas tu kau cikgu. Mana? Macam 2X tolak 1 sama dengan 3 tak ada? Dia nak area. Boleh juga. Kalau nak guna kaedah tu boleh juga sebenarnya, tak salah. Sebab sekarang ni cikgu darab tu. Nanti kamu dapat dekat sini kan. 3 betul kamu darab balik semula kan. Betul tak Aisyah? Kamu darab balik semula kan. Dia kena darab balik semula sebab dia nak area. Sebab dia nak ada kaitan dengan area ni. Ni adalah area. Sebab tu kita buat macam tu. Boleh juga. Cara Aisyah tadi pun boleh. Jawapan kena betul lah baru dapat.
So yang ni dapat berapa? X sama dengan berapa? Tolong cikgu kira. 1 dengan negatif 2.5. Negatif 2.5 tak mungkin lah, betul tak? So kita padam je terus negatif ni. So jawapan dia X sama dengan 1. Yang sebelah sini dapat berapa nanti? X sama dengan X sama dengan 2.5, betul? So kita dapat dua jawapan ni, kamu kembangkan sendiri. Ni kembang. Dapat jawapan tekan calculator. Tapi kena buatlah dia punya factorize tu. Jangan tekan calculator terus duduk diam je. Ni kan lupa selalu. Benda ni penting. So dah akan dapat 2.5. Bermaksud X dia 2.5 dengan 1. So kita terus boleh buat macam mana conclusion kita. So conclusion kita kena 1 X dekat tengah-tengah. So 2.5. So termasuk ke? Ya, dia termasuk sekali dengan 1, dia termasuk sekali dengan 2.5. Boleh, itulah minimum range of X. Boleh juga kalau guna syarat Aisyah tadi pun rasanya boleh dapat markah, dapat jawapan yang sama juga. Tapi make sure kena ni lah, kena dapat lah jawapan ni. Boleh tak? Ada masalah ke? Tak faham apa ni? Korang ni senyap je. tak kan Ada salah masalah kita ke? senyap. Yang lain ada masalah? Boleh go. Boleh kan? Hence calculate the maximum perimeter. Maximum perimeter macam mana? Dy dx kan? Maximum perimeter ambil yang paling kecil 2.5, paling atas Ambil yang paling panjang eh. Ha? 2.5 Yang satu tu kan? Guna yang satu. Ambil yang paling panjang. 2.5. Ambil yang paling panjang. So berapa paling panjang? 2.5. Ya, so 2.5. 2.5 dalam tu. Dapatlah jawapan. Tapi ingat, yang tu jangan kita buat area pula. So soalan nak perimeter. Janganlah pakai ini sebab dia 2 markah je Aisyah. Memanglah kita fahamlah kamu advance kan. Tapi selalunya soalan dia Aisyah. Okey, ni dengar tips daripada cikgu Selalunya kalau soalan tu berkaitan dengan simultaneous, ini contohlah simultaneous juga kan, dia punya soalan. Lebih kurang lah. So dia takkan menggunakan differentiate pun, dia takkan campur-campur tau. Faham tak maksud cikgu? Kalau soalan tu dah geometri koordinat, dia tak akan tanya pun dekat situ adalah kena buat integrate ke, differentiate ke, tak ada. So semua kaitan dengan locus. Contohlah ada nampak locus kan, perkataan locus dia suruh bina, maknanya the whole question dia mesti soalan geometri koordinat. Tu salah satu tips dia lah, tiba-tiba kamu nak differentiate pun kalau boleh dapat okey lah. Tapi takut tak dapat pula nanti kan. Okay, so jawapan dia masukkan sahaja 2 darab dengan berapa ni? Darab dengan mana? 45 tambah 42. Dapat tak apa yang cikgu dapat ni? So, dapat 9 tambah 8 jadi 17. Masuk je 2.5 dekat sini. Ni kan sama, atas bawah sama. 2x tambah 1. Dia tolak 1. So tambahkan semua ni. Lepas tu kamu masuk nilai 2.5. Kamu akan dapat jawapan 7. Boleh cerita. Tadi kata nombor 3C tak dapat kan? Okey, dah faham belum? Maknanya dia nak maksimum, ambil je 2.5 tu masuk je. Okey? Okey, soalan proof. Soalan yang dinantikan. So kita tunggu. Kita proof. Saya dapat je. Sebab senang lah dia dapat. So masalahnya soalan dia ni proof senang lah, tak ada masalah. Dia tak takut SPM, MSM nanti proof dia tu. Masya Allah. Apalah. Kita cuba jawab sebanyak mana yang kita boleh jawab sebenarnya kan. Nanti kita nampaklah trend dia. Okey, sekarang nak buat apa? Tukar tan 2x. Okey, kita tukar dulu. Sin 2x. Allah. Buruknya. Sin 2x cos 2x nak tukar apa? Cos 2x tak payah tukar je. Tak payah tukar, okey? Cos 2x tak payah tukar. Ya, sin Ni sin apa bawah ni? Sin x ke sin 2x? sin 2x bawah cos x ni tu. Tu dekat sin 2x tu. Ni apa jadi ni? Ni sin 2x ke jap? Kita tengok soalan balik. Sin x. So sini jadi sin x. Ya. Tu cikgu. Sin 2x bagi dengan cos 2x tu. Tukar tan 2x tu. Ya Allah, kenapa lah? Sekejap, sabar. Sin 2x jadi sin 2x bagi cos 2x. Over cos cos 2x. 2x. Jadi cos 2x. Boleh potong. Boleh potong ke? Lah boleh potong lah. Potong. Ya. So akan jadi sin 2x over sin x.
Sin 2x boleh tukar jadi apa? 2 sin X cos X. 2 sin X cos X. Siapa yang tak hafal lagi, tolong hafal. Sin 2x ni dia kamu hafal. Cos tak payah hafal pun tak apa. Tengok formula balik. Kata tak tahu kan. So sin X kita boleh potong sekali lagi. So akan jadi berapa jawapan kita ni? 2 cos X. 2 cos X. Kita dapat jawapan. So dia punya proof sangat mudah lah. Okay, boleh? Boleh. Ada masalah tak? Terengganu memang sangat Ada. senang. Payah hati lagi tu. Betul. Bayangkanlah kita sekolah di Terengganu, sekolah Kemen pula kan. Confirm dapat A lah semua. So nak pindah tak? Ada perancangan nak pindah pergi Terengganu? Ada? Oh tak. Nak. Sombong. Okay, sekarang ni sketch graph. Okay, sketch graph. Y cos 5 cos. Ni boleh tak? 5 cos X tolak 2. Ni boleh lukis ke tak ni semua? Boleh. Boleh. Dia suruh lukis berapa ni? Dia suruh lukis sampai 2 kali. Okay, kita lukis sama-sama. So ini ada berapa? Ada 4. Ada 4 je. So buat 4 sebab dia 1 darab dengan 2, darab dengan 2, darab 2. Ha, ikutlah mana-mana. Kalau rasa cara yang lain lama boleh pandai lagi, ikut je, tak kisah. Ha. So cos punya graf macam mana? Mangkuk. 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 So mangkuk macam ni. Buat tinggi sikit. Ha, macam ni, macam ni. Betul ke ni? Betul. Tolong tarik macam ni Saya tu buatlah cantik sikit. Y. Ini X. Rajin sikit buat pi over 2. Ha, macam tu. Ha, pi lah. Pi over 2 apa? Pi. Pi. Betul kan? Betul. So yang ni 5 dekat atas. Sebab dia punya amplitude dia 5. So 5 dekat bawah. Negatif 5. Ha, ni kamu buatlah betul-betul nanti. Lepas tu apa dia? Lepas tu tolak Negatif 2. Tolak 2. Turun ke bawah. Dia turun ke bawah 2. 5 akan jadi berapa nanti? 3. 3. 3. Lagi yang ni kosong akan jadi Negatif. Negatif apa? 7. Negatif 2. Kosong Sini negatif 2. negatif 2 je kawan, negatif 2. Oh, okey. Okey, sebab cikgu nak senang. Ada orang dia boleh agak-agak. Cikgu memang guna kaedah ni je. Yang ni turun bawah, ni 5 kan, negatif 5. Jadi negatif 7. negatif 7. Buat je macam ni, tak apa. Saya buat negatif Biarlah orang nak tolak kat kita pun. Jadi kamu buat betul. So sini jadi kat sini balik. So kita boleh lukis balik semula. Ini jawapan kita. Okey je lah macam mana kamu nak lukis. Okey, tapi lukis cantik-cantik. So jawapan dia adalah yang itu. Boleh dapat tak? Dapat. So, kita padam sekarang, takut ada orang dia pergi lukis. Nanti dalam SPM dia lukis pula kan dua-dua sekali. So tak boleh lah cikgu padam lah. Nanti dia marah pula cikgu kan. Cikgu tulis hari tu ada dalam video cikgu kan. Dia takut lah. Memang ada orang Dia macam tengok tu. video cikgu daripada lot kan. Dia macam, oh cikgu ni dia buat. Okay. Padam ni, 5 ni tak perlu dah. Negatif 5 cikgu buang. 5 ke atas pun tak perlu dah. Sebab dia tak ada pun dia punya range kat dalam tu. So kita tak nak buat lah. So ini dah graf dah cantik dah. Okay dah. Okay, so sekarang kita buat dia punya straight line. Straight line ni pun jangan terciduk, sebenarnya senang je. Tengok betul-betul lah. Dia tak tengok betul-betul, dia jadi salah lah. Okay, kita tengok betul-betul So soalan ni, mana ni? Okay ni, dia ada kaitan dengan yang atas sekali. Dia kata tan 2x, kena start dari sini Ini kita punya soalan. So kita tengok daripada atas. Selalunya memang ada kaitan macam tu. Siapa yang dah biasa jawab soalan ni, dia tahulah. So sebenarnya yang ini adalah 2 cos X, betul. Cikgu tukarkan dulu jadi 2 cos X tambah 65 sama dengan X over pi, betul? Betul. Okay, sekarang ni kita tengok yang ni pula. Sebab kita nak jadikan dia Y. Dia tak ada Y pun dekat sini. Nampak tak ada Y dekat sini? Tak ada langsung. So sebenarnya nak input Y, tapi kita ada apa yang sama dekat situ? Kita cuma kita ada cos X sahaja kan? Betul tak? So cara dia sekarang ni, kita ubah yang atas ni. Ni kita ubah jadi berapa? Nak jadi cos X je. Jadi Y tambah 2 bahagi 5. Tak apa, ada orang kata tak boleh buat macam ni kan. Sebenarnya boleh je. Kamu buat kaedah macam mana pun sebenarnya dapat jawapan yang sama juga. Boleh. Sebab ada cikgu ubah macam ni itu, seorang pelajar tu datang kepada cikgu, dia kata ada seorang cikgu tu dia kata tak boleh buat macam ni. So memang boleh lah, tak ada masalah. Kita tak langgar hukum matematik pun sebenarnya kita ubah.
Faham tak? So kita ubahkan, kita masukkan ni, kita dah buat ni sama dengan cos X. So cikgu letak 2 dekat. Dua lah. Y tambah 2 bahagi 5. Kita buat je. Go. Kita follow the flow je. Yang ni. Lepas tu kita nak jadi Y sama ni. So pecah lah kalau tak nak pun. 2Y tambah dengan 4 bahagi 5. Buat je macam biasa. 6/5. Relax-relax je. Santai-santai. 5 dah sama dekat bawah lah. So dia jadi senang lagi lah. 2Y tambah 4 tambah 6 bahagi dengan 5 sama dengan X over 4. Lepas tu sama lah 4 dengan 6 boleh ubah. 2Y tambah 10 bahagi dengan 5 sama dengan X over 5. Lepas tu dia nak Y, cikgu naikkan 5 pergi atas pula. Jadi 2Y tambah 10 jadi 5X bahagi 5. Lepas tu dia nak apa lagi? Tolak 10 pula. So 5X pi tolak 10 jadi 2Y. 2Y nak buat apa? Bahagikan dua-dua dengan 2. So dapat jawapan macam mana? 5X per 2 pi. begini ini tolong tengok betul-betul. Tolong jangan tinggalkan Y ke orang lain. Kena duduk dia jadi subjek. So dia kena jadi Y sahaja. Baru dapat markah. So kita dah dapat dia punya straight line. Kita masukkan, kita dapat 1 markah untuk straight line. Straight line ni tak ada markah banyak. Dekat satu graf, 1 markah. Dekat dia punya equation, 1 markah. Boleh ke tidak? Siapa yang tak boleh tu tolong insaf sikit. Sebenarnya soalan ni memang senang. Boleh score full mark dekat sini. Lepas tu yang lain tak payah jawab pun tak apa. Boleh dapat lulus. Okay, sekarang ni nak buat apa? Macam biasa, dia suruh lukis straight line tu. Kalau kita dah lukis sampai 2 pi, selalunya dia akan cakap kan kita lukis sampai 2 pi kan. So soalan straight line dia mesti sampai kosong sampai 2 pi. So kita masukkan kosong dulu, boleh? Masukkan kosong ganti dekat X. So akan jadi berapa? Y sama dengan berapa? -5. So cikgu tulis dulu dalam ni, -5 dekat mana ni? -5 dekat bawah. Atas sikit pada -7. Atas sikit. Okey, kita ikut dekat ni. So satu dah buat. Satu lagi kita masukkan 2 pi. So tinggal berapa? Y sama kosong. Y sama dengan kosong. Itu siapa tak tahu, tolong masuk je dalam ni. Macam ni, masuk je kosong. Sini, 5 darab kosong, bahagi dengan 2 pi. Tolak 5, so kosong belah sini jadi -5. So cikgu plot lah -5. Kalau tadi dia nak masuk 2 pi, masuk yang hujung-hujung pun cukup. Tak payah masuk benda lain. Nanti kamu banyak pening pula. So yang ni dah terbaik sebenarnya. Kamu potong, 5 tolak 5 jadi kosong. Boleh? So dapat jawapan dekat situ, terus keluarkan pembaris, laju. Baris panjang tau, make sure semua ada pembaris panjang. Nanti kena marah lagi. So pembaris panjang. Alright, sudah siap. Lepas tu kita tengok number of solution dia ada berapa ni? 2. 2, jawapan ada 2. So betul, 2 number of solution. Boleh? Ada siapa-siapa masalah? Tak ada. So ingat soalan-soalan macam ni tolonglah skor, bagi lukis, bagi cantik. Ini dah dapat markah banyak tau. Cikgu tak tahulah, amat kerugian lah kan. 1, 2, 5 campur 3, 8. 8 markah penuh, banyak lah tu kan. So tolonglah skor topik ni. Yang lemah-lemah pun tolong skor topik nak lukis graf ni. Tak tahu lukis je lah. Hari-hari lukis, sebelum tidur lukis, bangun tidur lukis lagi. So buat je lah. Yang ni macam mana? Yang ni resultant. Okay, resultant maksud dia apa Pada fisik. Ya, dia memang ada guna fizik, resultant. Tapi sebenarnya vektor pun ada resultant kalau kamu perasan. So kalau contoh macam ni kan, cikgu buat A, macam ni. Ini A, ini B, ini C. Macam mana cikgu nak pergi vektor A ke C? AB tambah BC. Yalah, inilah nama dia. Maksud dia sekarang ni, resultant ni dia tak boleh satu apa, dia kena ada lebih daripada satu lah. Maknanya ini satu vektor, yang ni satu vektor. Dia akan jadi resultant. Macam mana? Macam itulah maksud dia. Okey, tak apa. Kita jawab dulu soalan ni. Ingat, soalan ni dah biasa kita jumpa. So kita kena tahu dah. Kalau dia ikut arah angin, kita kena Tambah. Ya, dia tak kisahlah kita cerita pasal kapal terbang lah. Kapal terbang macam ni kan. Mana kapal terbang macam ni kan. Super wing kan. Dia nak jalan sini. Kelajuan dia sekian-sekian kan.
Lepas tu angin pula dia ikut arah angin. Bermaksud kita tambahkan vektor dia dengan vektor angin tu. Kita tambahkan sebab dia bertambah laju. Itu motif dia punya cerita kat situ. So kalau bertentangan dia akan tolak sebenarnya. Ingat tu je. So sekarang ni dia ikut water current ke dia lawan? Ikut. Lawan. 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 Kita lawan. Dekat ayat dekat atas pun dia kata directly against the flow of water current. Water current ni ombak lah. Dekat air mesti ada water current. Sebab laut tu sentiasa berombak datang daripada angin. So memang ada water current, memang ada efek sikit lah. Dia takkan jadi kelajuan dia sama je macam tu. Okey, sekarang ni given cikgu salin dulu soalan. Velocity current berapa? Cikgu tulis sini. Ini I plus 2J. Yang ni A, bolt A berapa? Negatif 4 I tolak 8J. Yang B berapa? Negatif 3 J I lah. 3I tolak 6J. Soalan pertama, calculate the resultant. Resultant ni janganlah kamu tambah je kan. Sebenarnya ini bukan resultant lagi. Dia cuma vektor dia sahaja. Ataupun dia panggil dekat sini velocity kan. So dia bukan resultant lagi. So resultant tu kena ingat. Bila disebut resultant mesti ada tambah. Tambah dengan angin. Maksud dia macam tu. So kita boleh buat. Macam mana? Kita buat board A dulu boleh. Kita buat board B pula sebelah sini. Board A berapa? Negatif 4I tolak 8J. Tolak 8J. Okey, yang ni cikgu nak buat dalam bentuk vektor sahaja. Boleh? Boleh. Tambah dengan angin. Angin berapa? Tambah ke tolak? Tolak angin. Tolak. Sebab dia lawan. Tolak angin jadi I2J. I2. 1, 2. Betul? So nanti dapat jawapan berapa? Negatif 4 tolak ni jadi negatif 5. Sini jadi berapa? Negatif 10. Negatif 10. Okey, kita buat lagi satu belah sini. Tak apa, kita biarkan dulu. Kita tengok je. Negatif 3, negatif 6 tolak dengan 1, 2. So akan jadi berapa? Negatif 4, Negatif 8. negatif 8. So ini dia punya resultant. Resultant A adalah negatif 5 I tolak 10J. Ini dia punya resultant. Ataupun dia tulis dalam macam ni. Resultant A. Resultant velocity of A. Boat A. Yang ni resultant velocity of boat B. So negatif 4 I tolak 8J. Ini dia punya resultant. Dia nak apa lagi dekat situ? Tu dia nak difference. Okey, bila kita tengok situ, speed pula adalah magnitude. Ini dia punya tips dia. Speed, bila dia nak speed, sebenarnya kita kena cari dia punya magnitude. Dia sama dengan magnitude dalam cerita sekarang. So boleh take note je ni, kalau dia nak speed bermaksud dia nak magnitude. Boleh, kalau dia nak speed je, kita dah ada dia punya resultant. Lepas tu kita cuma ambil dia punya magnitude sahaja. Boleh? Dia ada dua cara. Kamu nak tolak awal-awal ataupun nak tolak akhir-akhir. Terpulanglah kepada kamu. So since dia dah cakap different, so cikgu nak tolak siap-siap boleh. So akan jadi negatif 5, negatif 10. Tolak dengan yang B punya negatif 4, negatif 8. Dapat berapa? Negatif 1, negatif 2. 1. Bawah jadi negatif 2. Lepas tu kita, ini belum siap lagi tau. Ini baru different dalam bentuk dia punya resultant. Sekarang ni dia nak speed. Speed tadi cikgu cakap kena cari dia punya magnitude. So magnitude kamu buat je 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, kamu square root. Kamu akan dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia? Tolong tekankan kalkulator. 2. 2 point. 2 point. Ya. Cikgu nak kena ambil point-point ke? Yelah, ambil lah. 1.73. Ha? 1.73. Takkanlah satu lah ni. Hypotenuse kena lagi besar. 2.236. Dia macam ni lah ni. Dia macam ni. Sini macam ni. 2.236. Sini 1, sini 2. Takkanlah sini bawah lagi daripada 2. Dia hypotenuse suppose kena paling panjang sekali. Okey, jawapan dia 2.236. Tulislah meter per second. Oh. Boleh tak faham yang tu? Dia tinggal negatif 1, negatif 2 je. Tak apalah. Tinggal tak apalah. Sebab negatif 1 tu bila kuasa 2 jadi positif juga. Sebab tu cikgu terus ambil 1 kuasa 2 je. Boleh juga. Kamu nak buat macam mana pun tak kisah. Tapi cikgu
kalau cikgu nak buat teorem Pythagoras, cikgu nampak negatif, cikgu suka abaikan je. Sebab negatif tu bila kuasa 2 akan jadi positif juga. Maksud dia macam itulah. Itu cikgu buat shortcut je sebenarnya. Okey. Cikgu. Ya? Kan kalau magnitude kan, kalau speed kan magnitude kan? Okey. Kalau yang vektor ni apa? Bukan speed Yang A Yang ni dengan bukan B. speed. Yang ni adalah resultant. Yang kita dapat ni adalah resultant speed. Resultant tadi maksud dia apa cikgu cakap? Dia adalah hasil tambah beberapa vektor. Macam kita belajar kan, cikgu ulang balik semula. Macam ni tadi kan, A, B, C. Kan kita belajar kan, resultant dia ada additional kan. So kita kena tambah. A pergi C jadi macam mana? AB plus BC. Ini masuk resultant. Tak pun kamu boleh semak balik buku. Memang perkataan resultant tu ada dalam buku teks. Dan ada juga dalam buku. Buku rujukan pun ada. Cuma kita tak sebut je sebab dia terlalu senang kan. A dengan B. AB tambah BC. Sebenarnya resultant tu adalah lebih daripada satu vektor. Boleh. So daripada resultant tu kita boleh tukar kepada speed. Speed dengan, apa beza speed dengan velocity? Ini fizik betul lah. Velocity displacement, speed distance. Ya, dia ya ke tu? Speed tak ada arah, velocity ada arah. Okey, apa kita dalam kategori apa tu? Ni kita belajar fizik sikit. Skala dengan vektor. Speed scalar vektor. Ya, bijak. Ini nama dia skala. Yang ni apa nama dia? Vektor. Vektor. Velocity Cikgu serius lah, sampai sikit sekarang aku. Sikit je. So maksud dia, speed ni dia tak ada direction. Velocity ni ada direction. Apa beza distance pula? Distance dengan displacement. Skala. Ini kena faham. Sebab dia ada direction. Dia pentingkan direction. Samalah juga. Maksudnya macam tu lah. Apa tak tahu boleh mesej Cikgu Anwar, boleh tanya. Korang gelak. Okay, so sekarang soalan dia adalah if boat C changes its velocity to I minus 3J. Maksudnya apa? Maksudnya tak tahu. Okey, dia sebenarnya ni. Okey, cikgu tengok ya. Tengok gambar C ni. Ni tolong faham betul-betul. Ni memang fizik pun. So angin tolak sini. Boat dia pergi sini, betul? Betul ke tak? Betul. Okey Okey, dekat mana cikgu mula? Cikgu mula kat sini tau. Angin tolak sini. Boat pergi mana? Boat pergi sini. So tolong bulat dekat mana cikgu bermula dan di mana cikgu berakhir. Ini cikgu bermula. Sini nanti dia berakhir. Betul tak? Betul tak? So bermaksud dekat sini kita kena create dia punya resultant. Sekarang ni yang dia bagi adalah velocity. Perasan tak? Velocity. Ini bukan resultant tau. Dia baru velocity. Maknanya resultant ni kita kena tambahkan. Bermaksud wind tadi nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tambah. Kita nak pergi daripada sini tadi. Kita nak pergi sini, pergi sini. So bermaksud kita guna je konsep yang kita belajar sebelum ni, vektor dia pergi sini, tambah dengan sini. Faham tak maksud dia? Dia tambah je macam tu. Dia sebenarnya simple je tu. So maknanya kita buat 2, negatif 3, tambah dengan angin. Angin tadi berapa ya? Negatif. Angin lah. Angin pula. Water I plus 2J. Ni dia. Cikgu tambahkan je jadi 3 negatif 1. Setuju ke tak? So dia punya resultant untuk C tadi sebenarnya 3I tolak J. Ini dia punya resultant dia. Boleh? Boleh. Oh, like that. Faham tak? Kalau macam ni tadi ombak, tengok yang A dengan B. Dia pergi ke sini. Ombak tolak ke sini. Allah. So dia kena tolak. Dia ada satu lagi case, dia mungkin ke sini dan dia punya water current dia tolak dia. So dia bertambah laju. So kita kena tambah. Ingat tu cukup lah, tak payah ingat banyak-banyak dah. So ada case dia, kalau dia ikut water current, kita tambah. Kalau dia melawan the water current ataupun tak kisahlah dia bagi dalam bentuk drone dekat atas udara pun konsep dia sama. Angin
Angin tolak kita lagi laju kan. 100 meter kan. Tolak kita, Syed, lajulah dia angin. Kalau tak ada angin, dia kalah kan. So maksud dia macam tu lah. So sama juga macam ni. Kalau tak dia kalah dengan Amni Aizat. So kalau dia lawan, kena tolak. So satu lagi kena tengok sini. Kalau nampak macam ni, tolong buat macam ni. Tak apalah, nanti kita tengok. Contoh ada soalan dekat, nanti kita cuba, semua boleh tengok. Dekat soalan 2016, SPM. Boleh tengok semua nanti buku SPM 2016, soalan nombor 5. So soalan ni sebenarnya dah biasa keluar sebenarnya. So kita yang tak alert dengan benda. Soalan yang angklung tu Bukan, soalan ni sama juga, board yang sama juga. Digunakan untuk trial dekat Terengganu ni, ambil daripada soalan SPM 2016, soalan nombor 5, tapi cuma beza dekat situ dia bukan lawan arus air, dia ikut arus air. So dia kena tambah kat situ. Yang lain semua sama, tak apalah. Kalau nak faham lagi nanti kamu boleh tengok soalan SPM, buku ada kan 2016, boleh check dekat situ soalan nombor 5. Okay, so dia nak sekarang ni unit vector, direction. So dia kena ada vector dekat atas, vector dia adalah 3I tolak J. Bawah dia kena letak apa ni? Bawah dia kena letak Magnitude. So magnitude kita buatlah 3 kuasa 2. Ni 1 kan, tambah 1 kuasa 2. Tu kita square root. Dapat berapa ni? 10. Square root 10. Ya, tolong jangan buat dalam perpuluhan lah. So biar bentuk macam ni sahaja. Jawapan dia boleh makan penuh dah tu. Okey. Okey, ada masalah? Enggak ada. Boleh kan? Tak ada masalah. So kena tengok betul je. Rasanya tak perlu banyak-banyak pun. Knowledge dia sikit-sikit je. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Boleh? Masih boleh fokus? Kita janji sampai nombor 6 je kan? Saya lebih lagi pun tak boleh. Oi, lebih lagi. Memanglah kalau ikutkan sampai habis aku nak buat. Tapi tak apalah, kita buat je. So kita buat soalan nombor 6. Dia kata gradient function. Tolong siapa yang tak tahu gradient function tu, tolong tahu sebenarnya gradient function adalah dy dx. So dia dah bagi dekat sini dah lah, tak ada masalah. Dia bukan curve ya. Kalau curve dia y sahaja. Sekarang ni gradient function tu ada orang tak tahu. Gradient function tu sebenarnya apa? Siapa yang tahu? Function untuk dapatkan gradient. Apa dia? Function untuk dapatkan gradient dia. Salah, itu bukan seorang yang boleh memasterkan diri dia. So dia okey, kalau dalam bentuk ni kan, cikgu bagilah satu bentuk. Okey, dekat mana gradient function? Bawah. Dekat titik bawah tu. Salah. So semua kena tahu konsep. Kalau cikgu tahulah macam contohlah cikgu boleh nampak tak kalau macam Razik dia fahamkan cerita. Contohlah kita ambil lah, kita puji lah dia sikit kan. Dia tahu cerita tau. Gradient function apa dia tahu. Dia tahu, dia bukan yang kat bawah. Yang ni adalah nama dia apa? Tangent. Ini nama dia gradient tangent. Dia bukan nama gradient function. Ni gradient tangent. Ni bukan gradient function. Dekat mana gradient function? Gradient function tu dia ada di mana-mana. Dekat sini boleh, dekat sini boleh. Yang memotong menjadikan dia tangent ni, semua nama dia gradient tangent. Kalau gradient function. Sebab tu dia tulis dekat sini adalah dy dx. Ini adalah dy dx. Ini dy dx. Sini pun dy dx. Dy dx. Sini pun dy dx. Dia tak cakap apa-apa pun. Sebab apa yang bawah ni dipanggil apa pula? Dy dx sama kosong. Ya, yang ni beza sikit. Dy dx sama dengan kosong, bermaksud dia adalah gradient tangent. Okey. Ini adalah yang paling bawah sama dengan kosong. Okey. Tak faham tak apalah. Maknanya gradient function dia dah masukkan nilai x tu. Kalau gradient tangent ni dia dah masukkan nilai x tu. Contoh x dia nak buat dekat sini kan. Dia kata koordinat dekat sini 3, 4. So kita masukkan 3 baru kita boleh panggil dia gradient tangent. Kalau selagi dia tak bagi apa-apa, so memang dia macam tu sajalah. Maknanya gradient function dia masih lagi ada nilai x dia dekat sini. Gradient tangent baru dia dah ada dalam bentuk nombor dah. Boleh? Okey, kita cuba jawab lagi. The equation of tangent at point P on the curve. Bermaksud equation tangent dia dekat point P. Maknanya point P tu koordinat lah. On the curve is y
sama dengan 3x tambah 1. So nak buat apa sekarang ni? Nak buat apa sekarang? Tak tahu cikgu, saya blank tu cikgu tengok ni. Okay, macam mana nak buat sekarang? Pada pendapat saya cikgu, Ada pendapat saya pula. Okay. kita samakan gradient Samakan. function tu dengan gradient tangent tu tak sama. Mana boleh sama. Cikgu kalau ambil dia punya gradient Ya, memang itulah dia nak gradient. Kita yang tahu tangent. yang tiga ni. Yang tiga ni sangat penting. Kita masuk kat mana ni? Oh, samakan dengan 3 you. Ya, so kita masukkan. So sekarang di equation of normal. Sekarang dia nak normal. So kita jawab yang ni teruslah. Kalau normal, ini adalah apa? Gradient tangent tau. Dekat tangent. So kita kalau 3 lawan dia apa nanti? Akan jadi negatif Jadi 1/3. 1/3. Sekarang dia nak equation. So kita buat YMX plus C lah. Boleh. Y berapa nak masuk ni? X berapa nak masuk? X, Apa tahu? X1. X1. Macam mana dapat X1? Ustaz, cikgu pun bela je. Oh, bukan lah. Mana dia tak bagilah cikgu koordinat. Yelah, tapi boleh dapat ke tak? Boleh, kita samakan dengan dydx. Samakan dengan Ya, tiga boleh. sebenarnya yang tadi kita boleh samakan dengan 3. Yang ini sebenarnya sama dengan 3. 1 tambah 1/2 X kuasa 2 sama dengan 3. Boleh faham ke tak ni? Okay. Boleh. Kalau tak faham, kita bagi soalan lain. Y sama dengan 3x kuasa 2. Boleh? Dia bagi satu koordinat 2, 5. Contoh ini soalan yang biasa kita buat yang guna table tu. Cikgu hurai dekat sini je. So dekat sini kita nak cari apa ni? Gradient. Ingat tak dia punya table ni? Ingat gradient Gradient tangent tangent kita nak buat, kamu buat dy dx. Betul? sama dengan kosong. Belum sama dengan kosong. Lepas tu kita nak buat apa? Kau masukkan X. X2. Kita akan dapat 6 darab 2. Jadi 12. 12. So kita nak buat equation of grade of tangent ni macam mana? Y tolak Y, 12x tolak X. Y mx plus c. Cikgu buat y mx plus c je lah. So kita ambil, ini sebenarnya adalah m dia ni. So m adalah 12. X tadi kita masukkan koordinat, nanti kamu dapat jawapan 5, 2 tambah C. Ini contoh 24. 5 tolak 24 berapa? 18. Tak tahu. Negatif 19, betul? Ya. Okay, so kita boleh dapatlah Y sama dengan 12. 12 apa ni? Betul kan ni? X. Ya, 12x tolak 19. Okay. Kita relatekan dengan soalan kita tadi. Sebenarnya equation ni dekat mana kedudukan dia dalam cikgu punya cerita ni? Dekat atas. Alah. Dekat tangent. Dekat kanan sekali. Gradient tangent. Yang ini. So bermaksud gradient tangent sama dengan 3. Yang ni pula dekat mana ni sebenarnya ni? Ini. Yang tu Yang dekat ini adalah yang ini. Kau tak first. So kita boleh menggunakan dia punya 12 ni kan ambil sini. So kita boleh ambil dalam cerita kita 3 kan. Ni 3. So cikgu bayangkanlah ni 3. Cikgu padamlah ni jadi 3. Lepas tu yang sini tadi jadi berapa? Sini jadi 1 tambah 1/2x kuasa 2. Koordinat kita tak tahu. Tapi kita tahu bila kita masukkan koordinat dekat situ, kita akan dapat 3. Faham tak? So terjadilah yang ini. Okey, agak susah nak faham ke? Tak apa, kalau kamu tolong relatekan table tadi, tolong kamu relatekan betul-betul. So sama dengan 3, kamu akan dapat jawapan berapa dekat situ? 3 tolak ni jadi 2, 1, 2x kuasa 2, jadi 4x kuasa 2, 1 jadi x sama dengan 1/2. Boleh? Boleh. Boleh. Y 1/2, nak biarkan macam tu je ke? Oh. Cari Y. Nah, cari Y pula. Y sama dengan berapa nanti? Yang X ni sebenarnya dalam cerita kita tadi dekat mana? Dekat sinilah. Dia ganti nombor 2 ni sebenarnya.
Lepas tu macam mana nak cari X, kita masukkan di dalam equation ni kot, boleh dapat jawapan. So jadi berapa? 5/2. 5/2. So kita akan dapat Y dia sama dengan 5/2 ataupun cikgu tukarlah jadi 2,5. Yang ni akan jadi 0.5 lah, senang sikit nak tengok kan. Nanti kamu tak faham. Oh, okey. Boleh tak? Maknanya kita dah tahu dah point dia tadi sebenarnya dekat 0.5 dengan 2.5. Boleh? So equation of normal dia berapa? Masukkanlah dalam ni. Y dia sama dengan 2.5, X dia sama dengan 0.5 tambah C. So dapat C berapa nanti? 8/3. 8/3. So kita boleh buat equation dia, tulis sini Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 8/3. Ini adalah equation of normal sebab kita dah tukarkan dia punya gradient. Yang lain sama sahaja. Okay, last sekali kita nak cari equation of the curve adalah sebenarnya Y. Kita dah ada dy dx dekat atas ni sama dengan dx sama dengan 1 tambah 1 2x kuasa 2. Nak buat apa ni? Integrate. Integrate. Tolong integrate. So akan jadi berapa? X. Tolong integrate jadi berapa? X tambah dengan X tolak X. 1/2x tambah C. Dah, tambah lu. Satu Berapa Sri dapat Sri? X X. X tolak situ. X tolak 1/2x tambah C. Ya, yang ni yang kita dapat. Ini adalah Y. Lepas tu kita pening lagi macam mana nak cari C. Sebenarnya tak payah. Kita dah ada point tadi kan. So kita masuk semua dekat point ni. Allah. Padahal. So masuk semua dekat point ini tadi. So bolehlah settle. So masukkan jadi berapa? X dia berapa? X sama dengan 0.5. 0.5 tolak 1, 2, 0.5. Y berapa? 2.5. Nanti kamu akan dapat jawapan C. C sama dengan berapa nanti? 3. Sama dengan 3. So kita boleh ganti dalam ni Y sama dengan X tolak siapa duk bertukang kat rumah tu? Okey, ada masalah? Tak ada. Ke memang ada masalah dekat sini? Susah nak buat ni? Dah cikgu. Lepas cikgu buat kotak tu faham. Sebab memang kalau cikgu tak nampak dia punya betul-betul, cikgu bayangkan kotak tadi. Kita boleh faham sebenarnya. So kita kena tahu dia punya proses kotak ni, insya-Allah lah dia tak jadi pening sangat. Dia jadi okey sikit lah. Maksud dia macam tu. Okey, ada lagi soalan?